Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang, selamat sejahtera semua. Saya nak berkongsi hari ini. Dalam video ini saya akan berkongsi tentang bagaimana perubahan yang berlaku kepada saya sendiri. Ini adalah sharing pengalaman sendirilah. Dalam 7 tahun saya berada dalam network marketing. Okay, so tajuk video ni ialah 7 tahun sekiranya saya masih bekerja macam saya kerja dulu berbanding dengan sekarang, yang mana sepanjang 7 tahun kebelakangan ni saya buat business network marketing. So kalau anda yang menonton daripada Facebook Live, anda boleh tinggalkan, boleh say hi ataupun boleh bagi salam ataupun boleh komen anda daripada mana, mungkin daripada negeri mana. Dan kalau anda tengok benda ni daripada YouTube, okay, so anda pun boleh komenkan di bawah, okay, mungkin komenkan di bawah dan mungkin nak tanya soalan ataupun nak bagi pandangan. So saya suka untuk dapat soalan-soalan lah. So jadi mungkin daripada soalan tu saya boleh bantu untuk anda faham. Mungkin boleh guna benda tu untuk dalam bisnes anda ataupun dalam hidup anda ataupun anda future plan macam mana. Sebab ramai orang yang mungkin dia rasa dia perlu berniaga. Dia rasa dia perlu berniaga tapi tak tahu bila dia nak start, tak tahu bisnes apa yang dia nak buat. So saya sekadar memberi pencerahan. Saya sekadar memberi pencerahan bagaimana apa beza, apa perubahan yang saya sendiri dah lalu, dah dapat, dan benda ni bukan teori. Apa yang saya share ni adalah real benda yang berlaku. So kalau anda tengok daripada YouTube, jangan lupa untuk subscribe, klik dan komen di bawah. Dan boleh klik butang notification supaya anda boleh dapat lagi video-video saya yang akan datang. So sesi ni adalah live, so anda boleh komen, boleh tanya soalan sekiranya ada pandangan. Kita boleh bersetuju untuk benda yang setuju ataupun boleh bersetuju untuk tidak bersetuju. So basically apa yang anda fikir, saya tak adalah tu sangat. Saya nak sharing apa yang saya dah lalu. So dalam tempoh 7 tahun kebelakangan ni, so saya bermula benda ni dalam 2013. Saya bermula career saya dalam oil and gas pada 2008. 2008. Bukan silap. Pada 2006. Okay, saya masuk dalam oil and gas pada 2006 dan 2008 saya start business part time. So business part time pada 2008 tu benda yang taklah terlalu bersungguh nak buat. Taklah bersungguh nak buat sebab partner saya yang buat, wife saya yang buat. So saya tolong-tolong apa yang patut. Tapi semakin lama saya dalam career, semakin lama saya dalam bidang oil and gas, kita tahulah kita nak pangkat besar. So kita dapat pangkat, alhamdulillah. Lepas tu kita dapat penghargaan daripada klien, kita dapat award, kita dapat masalah dan kita dapat juga penghargaan, betul tak? So jadi dapat tu, jadi masa yang kita habiskan untuk kerja memang semakin banyak. Kita tengok career semakin bagus, tapi kerja masa kita pun semakin banyak diambil daripada kita punya. So dulu masa kita lepas belajar, kita ingat lepas belajar kita boleh kerja, kita dapat duit, kita boleh spend dengan family, betul tak? Kita boleh travel, itulah impian dulu. Tapi apa yang berlaku bila kita masuk saja dalam dunia career, dapat career advancement yang lebih baik, kita tengok benda tu semakin hilang. Masa dengan family semakin kurang, life balance semakin kurang, betul tak? So saya rasa mungkin you all pun setujulah, especially mungkin you all yang anda yang melihat ni yang workaholic, yang memang kita fikir pasal kerja, even sampai tidur, sampai kita mimpi pasal kerja, pasal projek. Begitu tingginya komitmen kita ni kepada kerja kita. Kadang-kadang bila kita tengok kan, komitmen tu tak setinggi komitmen yang kita sepatut bagi kepada kita punya family. Tapi bukan nak cakap salah ke apa, kita memang survive. Kita ramai daripada kita yang dalam survival mode, betul tak? Survival mode. Kita survival, kita tak cukup, inflasi naik lebih daripada gaji. Lagilah dalam 3-4 tahun kebelakangan ni, benda tu lagi jadi semakin teruk. So saya nak berkongsi lah untuk hari ni, mungkin ada apa yang saya kongsi, dapat satu benda yang anda boleh ambil untuk anda plan hidup anda mungkin lagi 5 tahun ke depan. Saya ucap terima kasih. Mungkin saya boleh dapat pahala lah daripada tu. Jadi apa perubahan 7 tahun ke belakang?
sekiranya saya masih bekerja dengan sekarang saya buat bisnes. Okey, apa perubahan yang saya dapat sekarang? Okey, yang pertama, bila saya buat bisnes network marketing ni, benda pertama yang saya start dapat ialah masa. Kita start dapat masa. Sebab apa? Sebab bisnes tu tak kontrol kita. Di peringkat awal, memang kita kena work hard untuk bisnes. Apa-apa bisnes sekalipun, betul tak? Even kita kerja pun, setahun pertama, 6 bulan pertama kan, kita dalam tempoh probation, betul tak? Probation period, kita dalam keadaan yang berisiko, sedang dinilai. So kita akan kerja sungguh-sungguh, betul? Sama je dengan kita bisnes. Kita punya bisnes, first kita nak buat bisnes, kita akan kerja sungguh-sungguh. Tapi ada bisnes yang kita perlu kerja work hard di peringkat awal, tapi di kemudiannya kita masih kena kerja work hard. Masih kena kerja work hard, kena kerja all out, sebab kalau tak, kita tak boleh nak survive dengan bisnes tu. Contohnya, bila mana kita bergantung kepada pelanggan baru. Bila kita tidak ada pelanggan baru, maka kita tidak ada duit income untuk bulan tu dalam bisnes tu. Berbanding ada satu lagi bisnes iaitu yang saya bawa ni, network marketing. Kita kerja work hard untuk peringkat awal. Setahun, 2 tahun pertama, bina bisnes, gunakan sistem yang sedia ada, tak payah nak reka benda baru, tak payah nak packaging produk, tak payah nak tolong kira-kira keuntungan, ejen dapat berapa, kita dapat berapa, tak payah, benda tu tidak perlu sebab benda tu sudah siap. Jadi 2 tahun pertama, kita work hard, mungkin lagi sama ataupun lebih daripada bisnes-bisnes lain, tetapi kemudian apa yang berlaku selepas 3, 4, 5, 6 tahun, 7 tahun selepas tu, kita tidak perlu lagi kerja sekeras itu. Sebab mood kita bekerja tak sama. So jadi apa yang berlaku ialah lama-lama kita makin dapat masa. So apa yang berlaku pada 2015 saya resign. So saya resign sebagai full time daripada bekerja. So saya resign dan kemudian saya full time dalam network marketing. Tanpa saya perlu invest kedai, tanpa perlu saya invest gaji staff dan sebagainya, perabot-perabot, tak perlu. Apa yang saya ada tengok sekarang, saya ada home office, Soho, small office, home office di rumah. Kan, saya tak perlu nak hire office dan sebagainya, tak perlu benda tu, tak perlu berkedai. Bisnes kita ni tidak ada kedai fizikal. So pertama, saya ada masa. So saya ada lebih kontrol. Saya ada lebih kontrol kepada masa saya. Nak minta cuti, kan, nak pergi mana-mana ke, ada urusan apa pun, kita ada kontrol kepada masa kita. Itu bezanya lah. So selepas tu 7 tahun saya ada banyak kontrol. Itu yang pertama. Yang kedua ialah career advancement. Career advancement. Masa saya kerja, saya boleh dapat career advancement, tapi tak seperti yang kita nak. Sebab apa? Sebab kita ada kekangan. Mungkin kita ada senior colleague ataupun senior office mate yang dah pegang jawatan tu. So tak boleh ada 2 orang contohnya. So kita ditahan-tahan. Ataupun company tidak making money. Company tak bagus sangat in term of making money. So dia akan menahan-nahan. Dan kena bayangkanlah, satu company biasanya dia ada overhead yang tinggi, betul tak? So memang semua orang nak kontrol. Bukan senang-senang nak naik gaji. Kan kadang-kadang memang yang perform boleh naik gaji, tapi kadang yang perform pun tidak boleh naik gaji. Saya jumpa ramai peniaga-peniaga yang resign sebab tak dapat career advancement. Kerja work hard, kerja bagus, tapi tak dapat. So salah siapa? Actually bukan salah company. Sebab mereka pun ada limitation. So apa yang saya dapat dalam bisnes ni, daripada kerja saya dulu, saya dapat career advancement. Saya dapat daripada engineer, saya naik manager, kan, naik gaji naik, kan. Saya dapat dan saya terima kasih lah kepada saya punya boss, saya punya CEO. Dia banyak mengajar saya benda semasa saya bekerja dulu. Tapi bila kita masuk dalam bisnes, kita boleh set berapa kita nak. Network marketing, kita boleh set, kita boleh daki tangga-tangga income tu, berapa kita nak, kita boleh set. Kita boleh usaha dan usaha kita tu akan dibayar setimpal dengan apa yang kita nak. Itu benda yang saya suka dalam network marketing ni. Tanpa kita perlu habis macam-macam benda. Tanpa kita perlu habis modal berpuluh-puluh ribu ringgit, beban yang tinggi kepada bisnes, kedai dengan KWSP, EPF staff,
kan, rental kedai, macam-macam lah, kan, stok apa semua kan. Tanpa perlu ada benda tu, kita boleh naik, kita boleh advance dalam kita punya career business kita. Itu yang menarik dalam business network marketing. Okey, itu yang kedua. Yang ketiga, apa lagi? Okey, yang ketiga, okey, passive income. Okey? Passive income ataupun residual income. Apa maksud dia? Bila saya bekerja, saya duduk dalam kategori active income. Bila mana saya tidak datang kerja 3 hari tanpa sebab, okay, ikut pejabat buruh boleh terminate saya. Company boleh terminate saya. Kan? Boleh terminate saya. So jadi kita duduk dalam active income, maksudnya kita takut. Kita takut. Especially dalam keadaan minyak macam ni. Especially company-company yang berkaitan dengan oil and gas. Okay, dan ada kaitan dengan ekonomi dunia. Okay, menyebabkan projek stop. Okay, gaji perlu dikurangkan. Mungkin sebulan pertama okey, tapi bila lama company tak boleh nak tanggung benda macam tu. So jadi the moment dia letakkan mungkin notice ataupun apa-apa sajalah menyebabkan kita berhenti kerja, okay, maka income kita akan stop. Income kita akan stop immediately. Ini kita panggil active income. Active income sama dengan peniaga-peniaga macam gerai ke, berniaga yang you handle business tu sendiri. The moment you tak buka kedai, income tak masuk. Income tidak akan masuk, tak boleh masuk. So berbanding dengan kerja makan gaji, active income, saya pergi kepada network marketing. So network marketing ialah salah satu passive income. Ramai orang tak faham apa maksud passive income ni. Orang ingat passive income ni buat kerja mula-mula lepas tu duduk saja. Sebenarnya tak. Maksud active income macam ni, kita buat benda sekali, tetapi benda tu datang balik ke kita akan dapat result berkali-kali dengan usaha yang minimum ataupun tanpa usaha. Kalau tanpa usaha ni kita boleh melihat macam pelaburan lah. Macam pelaburan, tapi still ada risiko, betul tak? Kita letak duit 1,000, letak duit 1 juta dekat ESB, katakan. Jadi setiap tahun kita dapat dividen 100,000. So itu pasif lah. Itu passive income yang datang. Salah satu passive yang tidak buat apa-apa. Tetapi passive income dalam business, majoritinya ialah kita perlu buat tapi kita tak perlu buat macam dulu. Kita buat aktiviti yang sedikit saja. Contoh, saya bagi contoh. Bila mana saya berkongsi produk-produk kepada saya punya pelanggan, saya buat marketing sekali. Kan? Lepas tu dia datang nak beli, saya buat close sale sekali. Lepas tu dia dapat produk. Digunakan produk tu, saya follow up dia. Sekali, bukan sekali lah. Maksudnya dalam satu tempoh masa. Kan? Sebulan, 2 bulan, saya follow up. Dia dapat kesan yang bagus daripada produk tu. Apa yang berlaku? Produk tu habis setiap bulan dan dia dah ada trust dengan saya. Dia dah ada trust dengan produk dan dia keep on datang lagi dan lagi setiap bulan untuk dapatkan produk. Ini kita panggil residual income. Residual income. Itu daripada sudut pandang yang kecil. Tapi daripada sudut pandang yang besar, bila kita mula bisnes dulu, kita seorang. Tapi bila kita ikut sistem dalam bisnes ni, okay, sistem ni boleh di-apply untuk oleh siapa saja. You pandai cakap ke, you tak pandai cakap ke, you ada masa ke, you tak ada masa ke, ada pengalaman ke, tak ada pengalaman ke, ada kawan ke, tak ada kawan ke, boleh di-apply oleh semua jenis orang as long as umur 18 tahun ke atas dan manusia. Kalau 18 tahun ke atas bukan manusia, tak boleh buat. Mestilah manusia. So boleh buat. So jadi apa yang berlaku ialah bila pada tahun pertama, pada peringkat awal kita tak ada agent yang mendaftar bawah kita. Tapi bila lama-lama kita ada agent yang mendaftar, bila kita buat aktiviti ni, ada agent yang mendaftar dengan kita. Mereka nak income, mereka nak juga capai impian masing-masing, nak buat bisnes tanpa modal besar, nak ada bisnes yang ada support, ada training, ada orang nak ajar bila ada masalah, dia orang nak macam ni. So bila dia masuk dalam sistem, apa yang berlaku ialah mereka akan making money. Mereka akan buat income 1,000, 2,000, 5,000 sebulan. Sama macam kita juga nak buat. Tetapi syarikat akan bayar kita commission atas latihan yang kita bagi pada mereka. Dipanggil leadership bonus. Leadership bonus. Banyak benda tu. Leadership bonus ni banyak. Kalau anda nak tahu, anda boleh PM saya. Banyak. Okay? Sangat banyak. Dan benda ni, dia akan masuk kepada kita. Mereka dapat income beribu-ribu ringgit. Company akan bayar kita upah untuk kita latih mereka. Itu seronok.
Jadi ini kita panggil passive income. Walaupun mula-mula kita kerja seorang, kita je buat jualan. Tapi bila lama-lama ada ramai orang yang buat jualan di bawah kita. Sama dengan kita ada company. Ada ke CEO sendiri yang buat jualan? Tak ada. Ada ke CEO sendiri yang pergi buat menukang itu, menukang ini? Tak ada. Dia mesti ada support staff. Mesti ada manager, mesti ada engineer, mesti ada staff, kan? Mesti ada clerk, HR dan sebagainya. Sama dengan organisasi business network marketing. Yang bezanya ialah kita tak perlu bayar gaji. Kita tidak perlu bayar gaji. Ini benda yang pada saya eight wonders of the world lah. Benda yang ajaib lah sistem ni. Okay, itu yang ketiga. Income yang pasif, income berterusan walaupun kita dah tak kerja keras macam mula-mula dulu. Yang keempat, better lifestyle. Jadi alhamdulillah lah saya better lifestyle compare kalau saya kerja dulu. Jadi kalau saya kerja dulu saya kena ikut bos lah. Kalau bos bagi saya travel, saya boleh pergi travel. Tapi sekarang ni alhamdulillah dah 3-4 tahun straight kita layak untuk pergi ke overseas trip. Okay, boleh bawa pasangan. Okay, trip hampir 10 hari dilayan macam raja, 5 bintang, tak payah bayar 1 sen pun. So kita boleh ada lifestyle macam tu. Kita boleh tukar kereta. Alhamdulillah kita ada MPV. Dulu tak muat kan. Kereta kecil sedan kita boleh sebab kita boleh dapat benda tu tanpa halangan. Maksudnya tak ada orang yang kata tak ada bajet lah. Company tak ada bajet untuk naikkan gaji you. Tak boleh. Dalam bisnes ni kita ada sepenuh kebebasan untuk capai berapa saja kita nak capai. Dan dibantu oleh bermacam-macam benda untuk kita naik. Itu yang menarik. Lifestyle berbeza. Boleh pergi travel, kan, sebulan, setiap bulan mesti ada staycation, kita panggil staycation. Pergilah tidur hotel mana-mana kan. Anak-anak seronok. Jadi kita ada masa dan kita ada duit. Bila saya kerja dulu, saya ada masa tapi saya ada duit tapi tidak ada masa. Kan? Tidak ada masa. Projek, kadang kena pergi, kena tulisan, tak ada masa. Kadang-kadang masa untuk ada tu, masa untuk kita lepas nafas je. Masa untuk kita lepas lelah je. Sebab esok tu kita tak boleh kontrol masa kita, so kita kena kerja all out balik. Itu yang berlaku. Okay, yang keempat. Okay, yang kelima, saya ada 6 benda nak share hari ni. Minta maaf kalau batuk ke apa kan, sebab tak tahulah. Puasa-puasa biasanya kalau biasa puasa-puasa batuk teruk. Tapi alhamdulillah puasa kali ni tak adalah batuk sangat. Sikit je. Okay, yang kelima. Ini mungkin tak ada dalam pekerjaan sangat. Okay, tak ada dalam pekerjaan sangat. Bila saya kerja dulu, ialah kita kerja untuk diri sendiri. Betul tak? Kerja untuk company. Okay, kerja untuk company. Dan kita kerja, kita boleh dapatkan projek untuk syarikat kan. Tapi saya suka je bila kita buat business network marketing ni, kita bantu orang. Pertama, kita bantu orang untuk sihat. Pertama. Daripada tak boleh solat berdiri, boleh solat berdiri. Kan? Banyak lagi benda. Daripada yang ada berat badan yang tinggi, yang ada masalah lawas ke, macam-macam lah masalah kan, kita boleh bantu jadi sihat balik. Okay. Yang kedua ialah kita boleh bantu orang capai impian. Orang yang ada kemahuan. Contohnya orang yang nak work from home. Dia nak jaga anak sendiri contohnya. Alhamdulillah ada dalam kumpulan kita yang memang dah boleh jaga anak sendiri. Kan? Tapi income dia lagi besar daripada income dia kerja. Kita boleh bantu orang. Bila kita bantu orang untuk buat income, duit yang diguna untuk yang didapat daripada income tu, kalau dia infak, kalau dia bantu orang ke kan, jadi kita pun dapat saham. Seronok. Orang daripada tak boleh beli rumah, payslip husband campur bini, suami ataupun isteri, dua-dua bagi payslip kerja dekat bank untuk beli rumah, tak lepas. Tapi bagi slip gaji daripada bisnes ni ada slip gaji, dia boleh lepas loan bank dan loan rumah dan loan kereta. Jadi kita seronok bila kita boleh bantu orang macam ni. Tapi kalau dalam kerja, kita tak boleh nak bantu. Kita tak boleh nak ajar dia dapat gaji lebih. Tak boleh. Kan? Sebab benda tu dia tak boleh lah. Dia tak boleh. Bukan kita yang kontrol. Tapi dalam bisnes, kita latih ejen yang bermula dengan tak tahu apa-apa. Takut untuk berniaga. Tak pandai tekan laptop pun. Saya suka share. Ada satu kisah penjual nasi lemak. Nama dia Puan Yus. Saya panggil Kak Yus. Kan? Nak belajar buat bisnes, datang beli laptop baru. Laptop Asus kalau tak silap saya.
Buka laptop tekan macam ni, sebiji. Saya cakap, sudahlah. Macam mana kita nak ngajar ni? Kan? Buta terus ni. Tapi dengan kecekalan dia dan dengan komitmen kita ngajar, dia kena tepuk dua belah tangan. Dia tak boleh tepuk sebelah tangan. Tak boleh kita je nak ngajar tapi ejen peniaga tak nak buat bisnes. Tak boleh. Dan Alhamdulillah, dia boleh menjana jualan bukan sikit-sikit tau. 12,000, 13,000 sebulan. Bermula dengan kosong. So itu network marketing. Itu network marketing. So jadi seronok kita boleh bila kita boleh bantu, keseronokan tu melebihi income yang kita dapat daripada dia. Melebihi commission yang kita dapat daripada dia. Bayangkan. Daripada kena bangun 4 pagi, masak apa semua kan. Jadi tak payah buat macam tu. Umur 40 boleh work from home je. Kan, kerja dengan handphone je. Kan, kerja dengan handphone saja. Bayangkan. Jadi kita boleh bantu orang. Selain pada kita boleh buat ladang duit, kita boleh buat ladang pahala. Kalau pahala maksudnya kita boleh buat ladang akhirat lah. Ilmu yang kita bagi, komitmen yang kita bagi untuk bantu orang tu, boleh kita dapat pahala yang tidak putus-putus. Amal jariah kan, amal jariah. Okay, yang kelima pula. Okay, yang kelima. Tadi yang kelima dah, ni yang keenam. So, point saya yang keenam. So, apa beza saya bila sekiranya saya bisnes ataupun sekiranya saya kekal dengan saya punya pekerjaan. Okay. Ni benda yang paling penting lah, yang drive saya buat. Yang drive saya buat bisnes network marketing ni. Saya nak share yang kita ada something untuk kita left behind. Okay, saya ada something yang saya boleh tinggalkan kepada anak-anak. Anak-anak. Apa tu? Setengah macam kita, macam saya dulu. Setengah bila saya buat bisnes, saya akan buat bisnes untuk hari tu. Hari tu, maksudnya bila the moment saya stop buat bisnes tu, saya tidak akan ada income. Saya punya family pun tak akan ada income. Sama. Berbanding dengan business network marketing. Bila saya buat income, saya sekarang ni Alhamdulillah, income Alhamdulillah. So sekiranya ada apa-apa berlaku, okay? Sebab jualan terus akan berlaku. Betul tak? Ejen saya terus akan buat income tanpa pedulikan saya. Sebab mereka buat bisnes bukan untuk saya. Mereka buat bisnes untuk kehidupan dan impian mereka. So bila mereka terus buat, walaupun saya tak ada, na'udzubillah, katalah accident. Na'udzubillah kan, tak ada. Income tu akan terus disalurkan kepada saya punya generasi, anak-anak. Dan ejen-ejen di bawah saya tu, katalah 10,000. Katalah saya buat 10,000 sebulan. 10,000, katalah saya tak ada. Lepas tu income tu akan terus masuk ke akaun saya dan diuruskan untuk diberi kepada saya punya pewaris. 10,000 tu berterusan. Tapi bayangkan, saya ada ejen. Kita ada ejen-ejen. Bila kita buat bisnes 4 tahun, 5 tahun, kita ada ejen yang buat bisnes bukan sebab kita. Dia buat untuk dia capai income yang dia nak. Dia nak 5,000 sebulan, dia nak apa saja kan. Dia akan terus grow dalam bisnes tu. Apa yang berlaku ialah bisnes income tu akan terus grow. Daripada 10,000 mungkin jadi 20,000, 30,000. Siapa yang dapat? Kita punya anak-anak yang dapat. Sebab tu saya buat bisnes ni. Sebab income yang residual, yang berterusan tu boleh dapat walaupun kita dah tak ada pelanggan baru. Pelanggan lama akan keep on guna produk tu berpuluh-puluh tahun. So menarik kan? Sangat menarik. Dan banyak dah kes dalam bisnes ni yang dia mati, dia meninggal. Dan waris dia mewarisi kekayaan yang masuk setiap bulan. Dia bukan waris macam harta kita tinggal macam tu seketul. Biasanya kalau tinggal seketul duit 10,000, habislah. Betul tak? Ini keep on datang setiap bulan. Masuk lagi dan lagi. Itu yang menarik. Kita tak buat something, sebab kita ingat, bila kita buat bisnes, bila kita kerja sekalipun, kalau kita kerja kan, kita tinggalkan anak bini, betul tak? Kita ada bagi komitmen, kan? Kita kurang masa dengan mereka. Masa kita pun kita bagi masa dalam keadaan kita letih. Kita marah, kan? Kadang-kadang kan letih, penat, stres kan? So mereka juga korban. Family kita juga korban dalam proses kita nak buat income, nak buat kita bekerja ke, kita buat bisnes ke, family kita juga korban, betul tak? Kan? Kita kadang pergi kelas ke apa ke korban. Tapi apa berlaku bila kita tidak ada, tak adil. Bila mana mereka tak boleh dapat apa-apa. Duit simpanan is duit simpanan lah kan. Tapi mereka tak dapat income yang berterusan daripada pengorbanan mereka support kita. Tapi berbeza dengan business network marketing ni, bila dia support kita 5 tahun, kita dah boleh buat income 20,000 sebulan. Konsisten. Kita ada 20,000 kekuatan jualan.
Dan customer stay beli dengan kita bertahun-tahun sebab mereka dah percaya, mereka seronok dengan produk dan produk tu memang habis setiap bulan. So income tu akan terus turun-turun dapat kepada kita punya pewaris. Itu benda yang saya buat lah. Sebab apa? Saya suka fikir. Sebab anak saya umur dah 11 tahun. 10 tahun lagi dah 21 tahun. Betul tak? So apa yang berlaku? 21 tahun. Kita punya anak-anak nak life sendiri. Betul. Nak kereta. Nak handphone. Nak iPhone. Dan mereka lepas belajar 6 tahun, 5 tahun. Belajar susah-susah. Nak cari kerja, tak ada kerja. Kena mengemis kerja. Minta maaf saya cakap. Mereka kena mengemis kerja sebab walaupun mereka dah habiskan 5 tahun, 4 tahun untuk bagi komitmen kepada pelajaran, tapi government, syarikat tak boleh nak bagi kerja dan income yang mereka nak. Sepadan dengan mereka punya pengorbanan. Ayah-ayah, mak ayah punya pengorbanan. Ratus ribu duit habis. Tapi gaji tak miskin. Gaji saya tak boleh bagi gaji sebab ekonomi kita macam ni. So jadi tidak adil. So kita sebagai mak ayah, saya selaku mak ayah, so saya ada masa lagi 10 tahun. Saya dah habiskan 7 tahun untuk bina, alhamdulillah. Okay, 5 angka pasif. Sorry. Saya ada lagi 10 tahun untuk sediakan 5 angka setiap seorang anak saya. Income pasif yang akan masuk. So bila mereka graduate, mereka boleh kerja sebab mereka nak cari pengalaman. Bukan sebab terpaksa kerja. Mereka kerja mungkin sebab nak cari pengalaman. Tapi mereka dah ada income setiap bulan. Income besar. So ramai mak ayah yang tak fikir benda ni. Sebab bukan salah pun. Bukan salah kita tak fikir. Tapi kita sibuk nak survive dengan keadaan sekarang. Betul tak? Kita sibuk nak survive. Nak makan pun tak cukup. Kan? Jadi kita sibuk. Tapi saya nak suka lontarkan satu isu. Kenapa tidak kita bagi sedikit masa, mungkin sejam, 2 jam daripada masa seharian kita untuk bina income kita. Kalau kita nak sekarang, kita nak boleh lah. Kita dapatlah setahun, 2 tahun. Setahun ni kita boleh dapat dah income. Ada orang buat jualan 7 hari, 10,000 dalam bisnes ni. Ada je orang, tak ada masalah. Boleh buat. Tapi pada saya yang penting, kita bina satu kekayaan supaya kita punya keturunan kita orang kata tak mewarisi kemiskinan. Kemiskinan ni cabaran juga, betul tak? Cabaran juga. Sekarang dah susah. Gaji engineer dah tak berubah, tak silap saya. Sejak 10 tahun lepas tak berubah. So apa kita expect 10 tahun lagi? Kan? Kalau ataupun gaji jawatan-jawatan lain pun saya rasa sama, tak ada beza pun. Jadi itu sajalah saya nak berkongsian hari ini. Dan saya suka nak kongsi yang saya pada Business Ultimate. So saya membantu mereka-mereka untuk jana pendapatan dengan menggunakan bisnes yang modal yang fleksibel, tapi income yang penting, income yang berterusan dan berpanjangan. Okay, kita build kita punya future anak-anak kita dan sebagainya. Okay, jadi itulah saya nak sharing. Terima kasih yang menonton. Kita ada mastermind group, saya lupa nak beritahu. Kita ada group mastermind Facebook khas untuk anda yang nak lebih belajar tentang sell value income. Kita ada benda tu. So anda boleh masuk percuma saja. So memang saya buat untuk community pun, dalam tu kita lagi agresif. Kita jawab soalan-soalan yang menjadi masalah kepada mungkin peniaga ataupun individu yang nak membina something untuk diri dia ataupun untuk family dia. So ini tak ada syarat masuk kena join business ke tak ada. Ini adalah mastermind group saya yang saya buat khas untuk anda yang mungkin nak tahu, walaupun mungkin bukan masanya nak serius lagi, mungkin sibuk dengan career, it's okay, tapi you tahu dulu at least. Itu saja. Terima kasih yang menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbuka puasa.